Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri yang ke-281. Kita telah tiba pada riwayat 5292, di mana di sini dikongsikan beberapa hadis berkenaan tentang yang pertama, istihbabi la'qil asabi'i wal qas'ah, sunnah untuk menyisip. Kita tak terjemahkan sebagai menjilat, menyisip jari jemari selepas daripada makan. Wal qas'ah, membersihkan pinggan selepas daripada makan. Yang kedua, wa aklil luqmatis saqitah, memakan luqmah ataupun makanan yang terjatuh serta ba'da mas'i ma yusibuha min adha, setelah daripada membersihkan pada makanan tersebut apa yang mengenainya daripada kotoran. Maksudnya kalaulah ada makanan jatuh, sunnah untuk dikutip dan kemudian sunnah untuk dimakan semula. Dan yang ketiga, wa karahati mashil yad qabla la'qiha, makruh untuk membasuh ataupun membersihkan tangan sebelum daripada menyisipnya. Lihtimal, dengan kemungkinan, kerana berkemungkinan kauni terdapat barakati ta'am, keberkatan makanan, fi zalika, pada fi zalikal baqi, pada sisa-sisa makanan yang berada di jari. Wa anna sunnah, dan sesungguhnya sunnah, al-aklu bi thalathi asabi, makan dengan menggunakan tiga jari. Maka ini adalah beberapa sunnah yang disebutkan di dalam hadis yang banyak ini oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. 5292 baca sanadnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, idza akala ahadukum ta'ama, apabila salah seorang daripada kamu memakan makanan, fala yamsah, maka janganlah dia menyapu ataupun membersihkan yadahu, tangannya, hatta yal'aqaha, sehinggalah dia menjilat jari jemari tersebut terlebih dahulu, au yul'ikuha, ataupun membiarkan orang lain menjilatnya. Apakah maksud yul'ikuha? Membiarkan orang lain menjilatkannya. Pada baris yang kedua, 4, 6, 7 muka surat sebelah, baris yang ketujuh, kata Imam Nawawi, perkataan yul'ikuha bermaksud wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui, la yamsah yadah, janganlah dia membersihkan tangannya sehinggalah dia menyisipnya ataupun membiarkan orang lain menyisipnya. Fa illam yaf'al fa hatta yul'ikuha ghairuh mimma la yataqaddar zalika, daripada orang-orang yang ingin untuk melakukannya, tak merasa jijik untuk melakukannya, kazaujah, seperti pasangan, ibu bapa dan anak, dan juga seumpamanya. Dan kalaulah ada orang yang sanggup begitu, maka ianya tidak ada masalah. Namun sunnahnya untuk kita menjilat sendiri, insya-Allah. Terus riwayat seterusnya.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW telah bersabda, "Idza akala ahadukum minat ta'ami," apabila salah seorang daripada kamu memakan daripada makanan, fala yamsah, maka janganlah dia menyapu ataupun membersihkan tangannya, hatta yal'aqaha, sehinggalah ia menyisip terlebih dahulu jari jemarinya, au ya'aqaha, ataupun membiarkan orang lain untuk menyisipkan jika ada yang mahu. 5294 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Hatim qala hadatsana Ibn Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Ibn Ka'b bin Malik an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yal'aqu asabi'ahu thalas, Nabi telah menyisip 3 jari baginda daripada makanan. Nabi SAW kalau makan, Nabi SAW makan dengan tiga jari. Nabi makan dengan 3 jari sahaja. Walam yadhkur Ibnu Hatim, dan Ibnu Hatim dalam riwayat yang lain tidak menyebut perkataan 3 jari. Wa qala Ibnu Abi Syaibah fi riwayati an Abdurrahman bin Ka'b an abihi. 5295 baca sanadnya. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, wastihbabul pada baris yang kedua muka surat sebelah, wastihbabul akal bi thalathi asabi, hadis yang kita baru baca tadi menjadi dalil sunnah untuk makan menggunakan tiga jari. Illa apa, wala yadummu ilaiha rabi'ah, dan tidak perlu menggabungkan dengan jari keempat ataupun kelima, illa li'udhrin, kecuali jika ada keperluan. Maka apakah keperluan dia? Bi an yakuna maraqa, contohnya memakan sesuatu yang berkuah dan sebagainya. Maka macam kita perlu makan nasi, maka selalunya nasi dengan lima jari. Kalaulah Nabi SAW makan dengan roti, maka sebab itu 3 jari mencukupi. Maka selagi mana kita boleh makan dengan 3 jari, sunnah kita mengikuti sunnah Nabi SAW, kata Imam Nawawi. 5295 baca sanadnya. Daripada sahabat Nabi Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu bi thalathi asabi, makan dengan menggunakan 3 jari. Sebab Nabi kebanyakannya makan roti ataupun kurma, maka 3 jari mencukupi, kata para ulama. Wa yal'aqu yadah, dan Nabi akan menyisip jari jemari tangan baginda sebelum daripada membersihkan ataupun menyapunya. 5296 baca sanad dia. Sesungguhnya Nabi SAW kana ya'kulu bi thalathi asabi, Nabi akan makan dengan menggunakan 3 jari. Fa idza faragha, apabila baginda telah selesai makan, la'iqaha, maka Nabi akan menisip jari baginda. Tidaklah jilat, tidaklah sampai keluar lidah, tetapi Nabi SAW akan menisip pada jari jemari baginda yang baginda guna untuk makan. 5297 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama riwayatnya. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Abu Quraib bin qala hadatsana Ibn Numair qala hadatsana Hisham an Abdurrahman bin Sa'd an Abdurrahman bin Ka'b bin Malik wa Abdullah bin Ka'b hadatsahu aw ahaduhuma an Abi Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli. Bermula daripada riwayat berikut 5298, maka Nabi terangkan kenapa Nabi suruh mengambil berat untuk menyisip sisa makanan yang ada pada jari jemari untuk membersihkan pinggan, kerana sabda Nabi, kita tidak tahu pada mana terletaknya keberkatan makanan. 5298 baca. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW amara, telah memerintahkan, bilaqil asabi'i, dengan menyisip akan jari jemari. Jangan ada terjemah menjilat pula. Maka dah sengaja baca hadis ni banyak terjemahan, sebab hadis-hadis sebelum ini walaupun dah diterjemahkan, masih lagi bila tulis terjemahan tulis berbeza. Lu tak tahu apa yang kamu dengar waktu dalam kelas. Kadang-kadang ada yang tak tulis, dengar aja. Lalu bila tiba untuk ni, maka tak dibetulkan terjemahan tersebut. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi setiap hari. Lalu sebab itu sengaja, walaupun hadis ni sama, kita ulang banyak kali.
dan nak tengok ada tak yang benar-benar ambil perhatian. Tapi nampaknya tak ada yang benar-benar ambil perhatian. Masing-masing diterjemah dia apa yang ikut yang dia mahu. Dan kemudian nanti masalahnya orang lain guna terjemahan tersebut, lalu tanggung kalaulah salah menterjemahkan sesuatu sabdaan Nabi SAW. Maka Nabi SAW amara telah memerintahkan bilaqil asabiq untuk menyisip jari jemari selepas daripada makan, wasahfah dan juga pinggan ataupun bekas makanan. Waqala dan baginda bersabda, innakum sesungguhnya kamu la tadrun, kamu tidak tahu fi ayyihil barakah, pada bahagian mana terdapatnya keberkatan. Sama ada pada sisa yang ada pada jari jemari ataupun pada pinggan, maka tak tahu di mana berkat. Sebab itu Nabi SAW suruh untuk membersihkan dan juga makan semua yang ada pada sisa yang ada pada tangan dan pinggan. 5299 baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, idza waqa'at, apabila terjatuh, luqmatu ahadikum, makanan salah seorang daripada kamu, falyakhudha, maka hendaklah dia mengambil makanan tersebut. Kalau jatuh maka ambil, jangan dibiarkan dan dibuang begitu sahaja. Falyumit, sabda Nabi, maka hendaklah menghilangkan makana apa jua yang ada biha dengan makanan tersebut, min azza, daripada kotoran. Wal yakulha, dan hendaklah memakan makanan yang jatuh tersebut. Wala yada'a, dan janganlah membiarkan ianya li syaitan, untuk syaitan. Wala yamsah yadah, dan janganlah dia menyapu ataupun membersihkan tangannya bil mindil, dengan sapu tangan, hatta yal'aqa, sehinggalah dia menyisip jari jemarinya terlebih dahulu. Fa innahu la yadri, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui, fi ayyi ta'amihil barakah, pada bahagian makanan yang mana terletaknya keberkatan. 5300 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilay qala wa hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Dawud al-Hafari tahwil. Wa bi ilay qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq kilahuma an Sufyan bi هذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. 5301 baca sanad dia terus. Jabir radhiyallahu ta'ala berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya syaitan hadir, inda kulli syai'in min sya'nih, pada setiap keadaan urusan kamu. Setiap yang kita buat adanya syaitan cuba untuk bersama. Maka sabda Nabi, hatta yahdurahu inda ta'ami, syaitan hadir ketika mana seseorang itu ingin makan. Fa idza saqatat, maka apabila terjatuh, min ahadikumul luqmah, daripada salah seorang daripada kamu makanan, falyumit, maka hendaklah dia membersihkan makanan biha, apa jua yang ada dengan makanan tersebut, min azza, daripada kotoran. Thumma liyakulha, kemudian hendaklah dia makan makanan tersebut. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dibiarkan makanan tersebut untuk syaitan, sabda Nabi. Fa idza faragha, apabila telah selesai, falyal'aq, maka hendaklah menyisip asabi'ahu, jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, sabda Nabi, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui pada bahagian makanannya yang mana terletaknya keberkatan. 5302 dan 303 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilay qala wa hadatsanahu Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'a an Abi Muawiyah an al-Amash bi hadzal isnad, idza saqatat luqmatu ahadikum ila akhir al-hadis wa lam yadhkur awwal al-hadis, inna asyaitana yahduru ahadakum. 5303 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilay qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala hadatsana Muhammad bin Fudail an al-Amash an Abi Salih wa Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu Nabi SAW fi dzikril la'ki wa an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu Nabi SAW wa dzakara luqmata nahwa hadithihima. 5304 baca sanad dia. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW kana idza akala ta'aman, apabila baginda telah memakan sesuatu makanan, la'ika asabi'ahu thalas, baginda akan menisip jari jemari baginda yang 3. Sebab Nabi makan menggunakan 3
3 jari sahaja. Qala, berkata perawi, Nabi SAW telah bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila terjatuh makanan salah seorang daripada kamu, falyumit anhal adha, maka hendaklah dia membersih daripada makanan tersebut kotoran, wal yakulha, dan hendaklah dia memakannya, wala yad'ha lisyaitan, dan janganlah dia membiarkannya untuk syaitan. Wa amarana, dan Nabi SAW telah memerintahkan kami, an naslutal qas'ah, untuk kami membersihkan akan pinggan yang dimakan. Qas'ah, pinggan. Kalaulah makan pakai dulang, maka dulang. Sabda Nabi SAW, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, kerana sesungguhnya kamu tidak tahu pada bahagian makanan kamu yang mana terdapatnya keberkatan. 5305, baca sanad dia. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang daripada kamu, falyal'aq, maka hendaklah dia menyisip asabi'ahu, jari jemarinya, fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak tahu fi ayyitihinna, pada bahagian manakah al-barakah, terdapatnya keberkatan. Maka baginda menekankan tentang keberkatan, kerana keberkatan bermaksud kasratul khair, banyaknya kebaikan. Maka kadang-kala yang sedikit boleh mencukupi berbanding daripada yang banyak. Kalau tidak ada keberkatan, maka tidak akan pernah merasa cukup. Sebab itu ada orang yang makan tak pernah kenyang, makan tak pernah merasa cukup apabila tidak adanya keberkatan. 5306, baca sanad dia. Dan hendaklah membersihkan salah seorang daripada kamu akan pinggannya. Wa qala fi ayyi ta'amikumul barakah aw yubarak lakum. Sabda Nabi, kerana kamu tidak tahu pada bahagian makanan manakah, pada bahagian makanan kamu yang manakah terdapatnya keberkatan, aw yubarak lakum, ataupun Nabi bersabda akan dikurniakan keberkatan untuk kamu. Bab yang seterusnya 5307, maka Imam Muslim membawakan hadis berkenaan tentang adab bila ada orang jemput kita untuk sesuatu jamuan dan makanan. Maka sabda Nabi, ma yaf'alu dhaif, apakah yang seorang tetamu patut lakukan, idza tabi'ahu, apabila mengikutinya, ghairu, seseorang yang tidak, man da'ahu, dijemput dan diajak oleh sahibut ta'am, oleh tuan rumah. Kalaulah ada orang yang tak diajak ikut, apa yang patut dia buat? Wastihbab bi'izni sahibit ta'am, dan sunnah untuk memberi izin bagi pemilik makanan, litabi', bagi seseorang yang ikut tanpa dijemput. Kalaulah tidak memudaratkannya, maka izinkan. Tapi terpulang pada dia, kalaulah dia tak nak izinkan, maka orang yang tak jemput tadi perlu untuk beredar dan pulang. 5307, baca sanad dia. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, kana rajulun minal ansar, ada seorang lelaki daripada golongan Ansar, yuqalu lahu Abu Shu'aib, yang mana beliau dipanggil Abu Shu'aib. Wa kana lahu ghulam, dan beliau mempunyai seorang hamba, laham, yang merupakan penjual daging. Fara'a Rasulullah, maka beliau telah melihat Nabi SAW, fa'arafa, maka beliau sedar, perasan, fi wajhi, pada wajah baginda Nabi, al-ju', adanya kelaparan. Faqala li ghulami, maka beliau telah berkata kepada hambanya, waiha, celaka kamu, isna' lana, buatlah untuk kami ta'aman, makanan, li khamsati nafar, untuk 5 orang. Fa inni uridu, maka sesungguhnya aku ingin, an ad'uwan Nabi, untuk menjemput Nabi SAW, khamisa khamsatin, seramai 5 orang. Maksudnya nak jemput Nabi bersama dengan 4 orang sahabat yang lain, menjadikan cukup 5 orang. Qala, berkata perawi, fasana'a, maka hamba tersebut telah membuat makanan. Summa atan Nabi, maka Abu Shu'aib datang kepada Nabi SAW, fada'ahu, menjemput Nabi SAW, khamisa khamsatin, seramai 5 orang keseluruhan. Wattaba'ahum rajulun, namun telah mengikuti mereka seorang lelaki yang lain. Falamma balagal baba, apabila Nabi SAW telah sampai di pintu, baginda bersabda kepada tuan rumah, inna hadha ittaba'ana, sesungguhnya lelaki ini telah mengikuti kami tak ajak dia ikut kami. Fa in syi'ta, maka jika kamu mahu, an ta'zana lahu, maka izinkanlah dia masuk. Wa in syi'ta, dan jika kamu mahu untuk dia tak ikut, raja'a, maka dia akan balik dan dia akan pergi.
Maka berkata Abu Syaib, la, tidak wahai Rasulullah, bal azanu lahu, bahkan aku memberi izin untuknya wahai Rasulullah. Dan ini adab sebenarnya. Kadang-kala ada orang tak mengambil berat, dijemput 2 orang namun dia datang lebih daripada 10 orang, dan itu kadang-kala menyusahkan tuan rumah. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang ke-245, maka antara pengajaran yang kita boleh dapat adalah annal mad'u, seseorang yang dijemput, idza tabi'ahu, apabila ada yang mengikutinya daripada orang yang tidak dijemput, yang bagilahu, maka selayaknya daripada awal dia mencegah, wayanha, mencegah, melarang orang itu daripada mengikutnya. Namun kalaulah telah sampai ke pintu, maka hendaklah dia maklumkan kepada tuan rumah yang orang ini yang ikut bukan kerana saya jemput. Maklumkan supaya kalaulah tuan rumah mahu, maka boleh izinkan, kalau tidak maka dia perlu untuk pulang. 5308 dan 309, kedua-dua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا أبي معاوية تحويل. وبه قال وحدثنا نصر بن علي الجعضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة تحويل. وبه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة تحويل. وبه قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. 5309 pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. وبه قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه تحويل. وبه قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. Riwayat yang seterusnya 5310. Baca sanad dia. Daripada Anas radhiyallahu taala, sesungguhnya sesungguhnya seorang jiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Farisian yang berbangsa Farsi, kana tayyibal marak, adalah seorang yang pandai ataupun sedap memasak kuah ataupun sup. Dia sangat pandai memasak kuah ataupun sup, dan dia berbangsa Farsi. Fasana ala Rasulillah, maka dia telah membuat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa yad'u, kemudian dia telah datang menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak nak pergi sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Wa hadhi, bagaimana, adakah Aisyah pun boleh, ataupun adakah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah pun boleh ikut?" Maka pada kali pertama orang yang menjemput tersebut berkata, "La, tak boleh wahai Rasulullah. Mungkin kerana ada sebab-sebab yang tertentu." Maka Nabi SAW pun menjawab, "La, kalaulah begitu aku pun menolak jemputan." Nabi tak nak ikut. Kemudian fa'ada ya'dadu, maka orang ini jemput Nabi SAW buat kali kedua. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Wahadhi, dan Aisyah pun boleh ikut ke?" Maka dia pun berkata, "La, tak boleh wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW pun menolak jemputan dia. Nabi kata, "La, Nabi tidak mahu memenuhi jemputan." Kemudian dijemput lagi Nabi SAW untuk kali ketiga. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Wahadhi, dan Aisyah ini, adakah dia boleh ikut sama?" Maka barulah lelaki ini berkata, "Na'am, ya." Fi thalithah, pada kali yang ketiga, faqama, maka berdirilah Nabi SAW dan Aisyah, yatadafa'an, mereka berdua berjalan beriringan di antara satu sama lain, hatta ataya, sehingga mereka berdua sampai ke rumah jiran Nabi SAW tersebut. Maka daripada sini memberi pengajaran kepada Nabi, kalaulah daripada awal kita nak bawa seseorang, maka daripada awal kita hendaklah memaklumkan kepada tuan rumah. Dan kalaulah seseorang itu dia menolak jemputan, maka pada waktu itu tidaklah dia berdosa dan bersalah. Riwayat yang seterusnya, babu jawazi, yang ini berbeza pula. Hadis-hadis yang bakal kita baca ini, kata Imam Nawawi, daripada hadis Muslim adalah jawazi istitba'ihi, sunnah dan harus untuk mengajak ikut ghairahu, orang yang tidak dijemput, ila dar, ke rumah orang yang yasiku, dia percaya, biridahu, yang tuan rumah akan setuju.
Maka kan ada kadang-kala kawan-kawan kita, teman-teman kita ataupun orang pemurah yang kita kenal, kita tahu kalaulah kita ajak lagi seorang dua, dia tak pernah kisah, dia okey. Maka kalaulah kita yakin, maka tidak ada masalah untuk mengajak terlebih dahulu sebelum meminta. Wa yatahaqqaquhu tahaqquqan tamma, dengan syarat dia mempunyai keyakinan yang pasti, yang sempurna bahawa tuan rumah tersebut tak kisah. Lalu kalaulah tuan rumah tak kisah, tak mengapa untuk dia mengajak orang yang tak dijemput. Wastihbabil ijtima'i 'ala ta'am, dan sunnah untuk makan secara berkumpulan, makan secara berjemaah. Dan ini zaman kita kadang-kala dalam rumah pun tak ada. Masing-masing makan dekat tempat yang berlainan. Anak makan dekat dalam bilik, ayah dekat depan TV, mak dekat dapur, anak perempuan dekat tempat lain. Masing-masing makan berpecah-pecah. Dalam keadaan sunnah adalah makan bersama, makan sekali, makan pada keadaan yang sama. Maka itu adalah sunnah. Sebab itu disebutkan di sini sunnah al-ijtima' untuk berkumpul ala ta'am ketika mana makan. 5311 baca sanad dia. Maka ini semua kisah-kisah yang Nabi ajak pada sahabat yang lain, namun Nabi tahu tuan rumah tidak kisah. Kerana tuan rumah, contohnya macam kisah yang kita nak baca ini adalah kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abul Haytham At-Tayyihan. Maka Nabi tahu dia tak kisah, maka tak ada masalah. Kemudian kisah yang kedua Jabir bin Abdullah, kisah yang ketiga Abu Talha dan Ummu Sulaim. Maka ini orang-orang yang Nabi tahu mereka tak kisah bila Nabi ajak, walaupun bukan sedikit. Kalau kisah Jabir, Nabi bawa sampai 1000 orang. Kalau Abu Talha sampai 70 orang. Tetapi Nabi tahu mereka tidak kisah apabila Nabi SAW jemput. Maka yang itu tidak ada masalah walaupun orang tersebut tidak dijemput. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan sebar luas jika bermanfaat. 5311 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, kharaja Rasulullah, Nabi SAW telah keluar daripada rumah baginda zata yaumin, pada suatu hari ataupun suatu malam. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar, maka baginda telah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka baginda bersabda, ma akhrajakuma, apakah yang menyebabkan kamu berdua keluar, min buyutikuma, daripada rumah kamu, hadhihi sa'ah, pada waktu sebegini. Qala, Abu Bakar dan Umar menjawab, al-ju', lapar wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, wa ana, dan aku juga, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang memegang nyawaku pada genggamannya, la akhrajani alladhi akhrajakuma, telah mengeluarkan aku zat yang telah mengeluarkan kamu berdua. Kumu, bangunlah kamu. Faqamu ma'ah, maka mereka telah bangun bersama dengan Nabi. Fa'ata rajulan, maka mereka telah datang kepada seorang lelaki minal ansar, daripada ansar. Siapakah lelaki ini? Baris yang kelima daripada bawah. Beliau adalah Abul Haytham Malik bin Tayyihan. Abul Haytham Malik bin Tayyihan. Fa idza huwa laysa fi baitih, maka ketika itu Abul Haytham Malik bin Tayyihan tidak ada di dalam rumahnya. Falamma ra'atuhu al-mar'ah, apabila isterinya melihat Nabi SAW, qalat, isterinya pun berkata, marhaba ahla wa ahla, selamat datang, welcome, welcome. Faqala la Rasulullah, maka Nabi SAW bertanya kepada isteri Abul Haytham, aina fulan, ke mana Abul Haytham? Maka isteri dia menjawab, zahaba, Abul Haytham telah pergi, yasta'dhibu lana minal ma', membawa air minuman untuk kami. Idza ja'a al-ansari, tiba-tiba datanglah Abul Haytham Malik bin At-Tayyihan, fa nadhara ila Rasulillah, maka dia telah melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, dan kedua teman baik Nabi Abu Bakar dan Umar. Thumma qala, kemudian beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma ahadun, tidak ada seorang pun al-yauma, pada hari ini, akrama adiyafan minni, yang mempunyai tetamu yang lebih mulia daripadaku. Akramu adiyaf maksudnya mempunyai tetamu yang lebih mulia daripadaku, Nabi, Abu Bakar dan Umar. Qala, berkata perawi, fantalaqa, maka dia telah pergi, faja'ahum, maka dia telah membawa kepada mereka, bi'idkin, setangkai dahan kurma, fihi, pada tangkai kurma tersebut terdapat busrun, kurma separuh masak, wa tamrun, kurma yang telah lama masak, wa rutabun, dan kurma yang baru masak. Dan dia bawa ini supaya Nabi boleh jamah dulu sementara dia nak masak kambing. Faqala, maka berkata Abul Haytham, kulu min hadhihi, makanlah daripada ini. Wa akhadha al-mudyah, segera dia mengambil pisau. Faqala lahu Rasulullah,
Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Iyaka, menjauhkanlah diri kamu daripada menyembelih wal halub, kambing yang mengeluarkan susu. Fadhabaha lahum, maka dia telah menyembelih seekor kambing untuk mereka. Faakalu minasyah, lalu mereka telah makan daripada kambing tersebut. Wa min zalikal idzik, dan daripada setangkai dahan kurma tersebut. Wa syaribu, dan mereka telah minum. Falamma ansyabi'u, maka tak kala mereka telah kenyang. Warau, dan hilang dahaga. Sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar dan Umar, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya, latus'alunna an hadzal na'im, pasti dan pasti kamu akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', kelaparan telah mengeluarkan kamu daripada rumah kamu. Summa lam tarji'u, kemudian kamu tidak kembali semula ke rumah. Hatta asabakum hadzal na'im, sehingga kamu telah beroleh nikmat ini. Maka Allah akan tanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. 5312 tidak diterjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Isaqun Mansur qala akhbarana Abu Hisham ya'ni al-Mughirah bin Salamah qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Yazid qala hadatsana Abu Hazim qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul baina Abu Bakr qa'idan wa Umar ma'ahu idh atahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma aq'adakuma ha huna qala akhrajna al-ju'u min buyutina walladhi ba'athaka bil haqq thumma dhakara nahwa hadits Khalaf ibn Khalifah. 5313 baca sanad dia. Maka hadis ini menceritakan kisah Jabir bin Abdullah yang mana Nabi bawa ke rumah dia orang yang tak dijemput, bukan seorang dua, 1000 orang. 1000 orang. Dan ini menggambarkan mukjizat Nabi, bagaimana makanan yang awalnya cukup untuk seorang dua, cukup untuk 1000 orang. Maka berkata Jabir radhiyallahu taala anhuma, lamma hufiral khandaq, tak kala sedang digali parit, sebab Nabi perlu menggali parit sebelum musuh sampai dalam tempoh 6 hari. Maka mereka telah menggali siang malam, parit yang panjang, parit yang lebar, parit yang luas, dan mereka telah menggali parit tersebut. Ra'aitu Rabbi Rasulillah, kata Jabir, aku telah melihat Nabi SAW khamasa, dalam keadaan sangat lapar. Fankafa'tu, maka aku telah kembali ila mar'ati, kepada isteriku. Fakultulah, aku bertanya kepada isteriku, hal indaka syai'un, adakah kamu mempunyai sesuatu dalam kurungan untuk dimakan. Fa inni ra'aitu bi Rasulillah, kerana sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW khamasan syadida, dalam keadaan sangat-sangat lapar. Fa akhrajat li, maka dia telah mengeluarkan untukku jiraban, daripada kantong kulit, yang mana dalam kantong kulit tersebut fihi sa', terdapat hanya satu gantang, min syair, daripada tepung bali. Walana buhaimah, dan kami mempunyai anak kambing dajin yang dibela di rumah. Qala, berkata Anas, fadzabahtuha, maka aku telah menyembelih anak kambing tersebut. Wa tahanat, sementara isteriku telah mengisar dan menguli tepung. Tahanat bermaksud mengisar, untuk mengisar tepung bali tersebut untuk dibuat ulian roti. Fafaragat ila faraghi, maka isteriku telah selesai bersama dengan apabila aku telah selesai. Maka Anas bin Malik selesai sembelih lapar kambing, isteri dia pun telah selesai mengisar dan membuat uli roti. Faqatta'tuha, maka aku telah memotong-motong menjadi kepingan kecil, fi burmatiha, di dalam periuk. Thumma wallaitu, kemudian aku telah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, isteri Jabir berkata, la tafdahni, janganlah engkau memalukan daku, bi Rasulillah, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ah, dan sahabat bersama dengan baginda. Apakah maksudnya? Jangan ajak orang ramai-ramai, ajak Nabi sahaja, supaya isterinya tak berasa malu kalaulah makanan tak cukup. Qala, berkata Jabir, faji'tuhu, maka aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasarartuhu, aku telah berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna qad zabahna buhaimatan lana, sesungguhnya kami telah menyembelih seekor anak kambing milik kami. Wa tahanat, dan kami telah mengisar dan menguli sa'an, satu gantang, min syairin, daripada tepung bali, kana indana, yang kami ada. Fata'al, maka datanglah Tuan, fi nafarin, bersama sekumpulan sahabat bersama Tuan. Fasaha Rasulullah, bila Nabi dengar ada makanan, maka Nabi telah berteriak, Nabi telah
mengeluarkan suara yang tinggi, ya ahlal khandaq, wahai semua penggali-penggali parit, inna Jabiran, sesungguhnya Jabir radhiyallahu taala anhu, qad sana'a lakum sura, telah membuat untuk kamu jamuan. Sur bermaksud jamuan, baris yang kedua, at-ta'amul ladzi yud'a ilaih, jamuan, makanan yang dibuat untuk menjemput orang datang, dipanggil sur. Fahayya halla bikum, sabda Nabi, jom kita semua pergi. Wa qala Rasulullah, maka Nabi SAW pun pesan kepada Jabir, la tunzilunna, jangan sesekali menurunkan burmatakum, periuk kamu daripada dapur, biarkan di atas dapur. Wala tuhbizunna, jangan sesekali dibuat roti, ajinakum, tepung yang telah diuli, hatta ajia, sehinggalah aku sampai. Maka kata Jabir, aku pun telah pergi dan Nabi SAW pun telah sampai. Yaqdumun nas, mendahului orang yang ramai. Yaqdumun nas, Nabi berjalan di hadapan pada sahabat yang lain. Hatta ji'tu mraati, maka aku telah sampai kepada isteriku. Isteriku telah berkata, bika wa bika, maksudnya dia kata, kau buat apa Jabir? Kau buat apa? Kau buat begitu? Kenapa buat begini? Kenapa panggil ramai-ramai? Maka bika wa bika bermaksud pada baris yang ke-2, 4, 6. Ai zammatu, isterinya telah berkata macam-macam kepada Jabir, wada'at alaih, dan berkata sesuatu yang tidak sesuai kepada Jabir kerana isteri dia risau makanan tidak cukup. Maka Jabir berkata, qad fa'altu alladhi qulti li, aku telah lakukan apa yang kamu katakan kepadaku. Fa akhrajat lahu, maka isteriku telah mengeluarkan untuk Nabi SAW ajinatana, tepung yang telah diuli. Fa basaqa biha, maka Nabi SAW telah menghembus ataupun Nabi SAW telah meludah padanya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, maka sebahagian riwayat datang dengan perkataan basaqa dengan sad, sebahagian dengan basaqa dengan sin, sebahagian dengan bazaqa dengan zai. Maka ianya semua memberi maksud adalah membuat isyarat ludah, ataupun Nabi SAW meludah sedikit sebagai keberkatan untuk makanan tersebut. Tapi ini ada sebahagian orang yang mengambil dalil bahawa sunnah untuk meludah pada makanan. Tidak, ini khas untuk Nabi SAW. Maka kita mana ada keberkatan tersebut, maka ini adalah khas untuk Nabi SAW. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa baraka, dan Nabi mendoakan keberkatan. Summa amada ila burmatina, kemudian Nabi telah pergi kepada periuk memasak kami. Fa basaka fiha, maka baginda telah menghembus padanya. Wa baraka, mendoakan keberkatan. Summa qala, kemudian baginda bersabda, ud'uwani, kamu berdua panggillah untukku khabizatan, seorang pembuat roti. Faltakhbis, maka hendaklah pembuat roti tersebut membuat roti bersama dengan kamu. Waqdahi, dan hendaklah kamu mencedok min burmatikum, daripada periuk kamu ini. Wala tunziluha, namun jangan diturunkan daripada dapur memasak. Wahum alfun, kata Jabir, jumlah mereka adalah 1000 orang. Masakan untuk seorang dua cukup untuk 1000 orang. Mukjizat Nabi SAW. Fa uqsimu billah, kata Jabir, aku bersumpah dengan nama Allah, la akalu, mereka semua telah makan 1000 orang tersebut, hatta tarakuh, sehingga mereka telah tinggalkan makanan tersebut, wan harafu, dan pulang kembali ke tempat penggalian parit. Wa inna burmatana, dan sesungguhnya periuk kami, la taghitu kamahi, adalah penuh sebagaimana ia. La taghitu kita terjemahkan sebagai penuh, ianya bermaksud menggelegak, maka ianya masih penuh sebagaimana ia. Wa inna ajinatana, dan sesungguhnya ulian tepung kami, au kama qala dhaha, la tukhbazu kamahu, adalah masih boleh untuk dibuat roti. Maksudnya tak berkurangan langsung akan makanan yang telah dimakan oleh 1000 orang. 5314 adalah kisah berkenaan tentang Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu anhu. Terus 5314. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, qala Abu Talha telah berkata kepada isterinya Ummu Sulaim. Nama isterinya adalah Mulaika binti Milhan, dan ada pandangan yang mempunyai nama yang lain.
qad sami'tu sawta Rasulillah, kata Abu Talha kepada isterinya, aku telah mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaifah, kedengaran lemah. A'rifu fihi al-ju', aku mendapati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Fa hal indaki min syai', adakah kamu mempunyai sesuatu? Faqalat Ummu Sulaim, berkata, na'am ya. Fa akhrajat, maka beliau telah mengeluarkan akrasan, kepingan-kepingan, min sya'irin, daripada tepung bali. Thumma akhadat khimara, kemudian beliau telah mengambil tudung beliau. Falaffatil khubza, maka beliau telah melipat roti tersebut dengan tudung miliknya, disembunyikan. Thumma dassatuhum, kemudian dia telah memasukkan roti yang ditutupi dengan tudung tersebut tahta thawbi, di bawah pakaianku. Waraddatni bi ba'dihha, dan dia telah tutup pakaian tersebut di antara satu sama lain supaya orang tak nampak. Thumma arsalatni, kemudian dia telah menghantarku, yang maksudnya Ummu Sulaim telah menghantar Anas bin Malik untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Anas, fa zahabtu bih, maka aku telah pergi kepada Nabi. Fawajadtu Rasulullah, maka aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, sedang duduk fil masjid, di dalam masjid. Wa ma'ahu nas, dan bersama dengan Nabi ada para sahabat yang lain. Fakumtu alaihim, maka aku pun bangun meninggalkan mereka. Fakumtu alaihim, maksudnya bangun meninggalkan mereka. Sebab dia segan nak jumpa Nabi, bawa makanan yang sedikit, dan sekeliling Nabi ada sahabat yang lain. Maka Nabi SAW perasan Anas bin Malik. Nabi SAW adalah seorang yang peka akan setiap pergerakan para sahabat baginda. Maka Nabi terus bertanya, arsalaka Abu Talha, adakah ayah tiri kamu Abu Talha menghantar kamu? Maka Anas bin Malik berkata, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya lagi, ali ta'am, adakah kerana makanan? Maka Anas bin Malik menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW terus bersabda kepada semua yang bersama dengan baginda, kumu, bangun semua. Berkata Anas, fantalaqa, maka baginda pun telah berjalan. Wantalaqtu baina aydihim, dan aku telah berjalan di hadapan Nabi SAW, sehingga aku sampai kepada Abu Talha, fa akhbartuhu, maka aku telah memaklumkan kepada Abu Talha. Maka Abu Talha risau. Abu Talha yang risau. Ummu Sulaim ni dia tak risau. Ummu Sulaim, kalau kita belajar sirah dia adalah seorang yang sangat-sangat yakin kepada setiap kata-kata Nabi SAW. Atiyah, tak nak kacau kakak. Atiyah main sana, Atiyah main sana. Main baby kat sana. Main kat sana, pergi. Jangan kacau kakak, kakak tengah belajar. Alia, Aminah. Oh, tidur. Adik sana, adik sana. Tak nak kacau kakak. Mana tadi? Maka Abu Talha berkata, wahai Ummu Sulaim, Nabi SAW telah datang bersama dengan orang ramai. Wanas, orang ramai. Walaysa indana, dan kami tidak mempunyai manut'imum, apa yang kami boleh makan, memberi makan kepada mereka. Maka berkata Ummu Sulaim, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ummu Sulaim tenang, Allah dan Rasul lebih mengetahui apa yang mereka buat. Fantalaqa Abu Talha, maka Abu Talha telah keluar dan dia telah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ma'ahu, bersama dengan Abu Talha, hatta dakhala, sehingga mereka berdua telah masuk ke dalam rumah. Faqala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, halummi, keluarkanlah, ma indaki ya Ummu Sulaim, apa yang kamu ada wahai Ummu Sulaim. Dan kita telah belajar Ummu Sulaim adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu akan Ummu Sulaim tidak kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa orang yang ramai. Fa'atat bidzalikal khubz, maka dia pun mengeluarkan roti yang ada. Fa'amara bi Rasulullah fafutta, maka Nabi memerintahkan agar roti tersebut dipotong kecil-kecil. Wa asarat, dan telah memicit Ummu Sulaim ukatan, sebuah bekas kulit berisi minyak sapi. Fa'adamathu, dan dia telah membuat kuah. Thumma qala fi Rasulullah ma sya'a, kemudian Nabi telah berdoa pada makanan ini apa yang Allah kehendaki untuk baginda doakan. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, idzal li asyarah, suruh 10 orang masuk. Fa'adina lahum, maka diizinkan 10 orang untuk masuk. Maka mereka telah makan sehingga kenyang. Thumma kharaju, kemudian mereka telah keluar. Maka baginda bersabda lagi, idzal li asyarah, izinkan 10 orang untuk masuk. Maka telah diizinkan 10 orang untuk masuk. Mereka telah makan hatta syabiu, hingga kenyang. Thumma kharaju, mereka telah keluar. Thumma qala, kemudian baginda bersabda lagi, idzal li asyarah, izinkan 10 orang untuk
masuk. Kata Anas bin Malik, hatta akalal qawmu kulluhum, sehingga semua orang yang datang telah makan. Wasyabi'u, dan mereka telah kenyang. Wal qawmu sab'una rajulan aw thamanun, dalam keadaan jumlah mereka 70 ataupun 80 orang. Dan makanan yang sedikit tadi dengan sebab mukjizat Nabi cukup untuk kesemua mereka. 5315 baca sanad dia. Hadis ni lebih kurang sama, maka dua riwayat ini kita tidak terjemahkan kecuali perkataan yang tak ada pada riwayat sebelum ini, 5315 dan 5316. Wa bihi ilai qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Numair tawil wa bihi ilai qala wa hadatsana Ibn Numair wal lafdhu lahu qala hadatsana Abi qala hadatsana Sa'd bin Sa'id qala hadatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ba'athani Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ad'uah, untuk aku menjemput Nabi. Adwah, Abu Talhah hantar anak tirinya Anas untuk menjemput Nabi datang. Wa qad ja'ala ta'aman qala fa aqbaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nasi fa nadhara ilayya fastahyaitu fa qultu ajib Aba Talhah fa qala lin nasi qumu fa qala Abu Talhah ya Rasulullah innama sana'tu laka syai'a qala famassaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh sedikit pada makanan tersebut. Wada'a fiha bil barakah, dan Nabi mendoakan pada makanan tersebut keberkatan. Summa qala adkhil nafaran min ashabi 10. Kemudian Nabi kata masuk 10 orang 10 orang. Wa qala kulu wa akhraja lahum syai'an min baini asabi'ihi, dan Nabi mengeluarkan untuk 10 orang ini sedikit makanan dengan jari jemari baginda. Fa akalu hatta syabi'u fa kharaju fa qala adkhil 10. Fa akalu hatta kharaju fama zala yudkhilu 10 wa yukhriju 10. Kata Anas terus menerus 10 orang masuk dan orang yang telah makan keluar, sehingga lam yabqa minhum ahadun, tidak berbaki daripada mereka yang bersama dengan Nabi seorang pun, illa dakhala, kecuali telah semua masuk, fa akala, dan makan, bukan makan alas perut, hatta syabi'a, sehingga mereka kenyang. Thumma hayya'aha, maka kemudian Nabi SAW telah mempersiapkan makanan. Fa idza hiya misluha, maka adalah makanan tersebut sama ketika mana mereka makan daripadanya. Maksudnya tak berkurang pun makanan tersebut walaupun yang telah makan adalah 70 orang. 5316 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabi ilai qala wa hadatsana Sa'id bin Yahya al-Umawi qala hadatsana Abi qala hadatsana Sa'd bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث نحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه. Kemudian baginda Nabi SAW telah mengambil saki-baki makanan dan Nabi kumpulkan. ثم دعا فيه بالبركة, Nabi mendoakan keberkatan pada makanan tersebut. Qala, berkata Anas, fa'ada, maka kembalilah makanan tersebut seperti asalnya. Maka baginda pun bersabda, dunakum hadha, maka kamu ambillah makanan ini. Mukjizat Nabi SAW. 5317 baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Abu Talhah telah memerintahkan Ummu Sulaim antasna alin Nabi, untuk membuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, makanan li nafsihi khassah, khusus untuk Nabi. Sebab dia tak ada banyak makanan, maka dia buat makanan untuk seorang, khas untuk Nabi SAW. Thumma arsalani ilaih, kemudian Abu Talhah menghantar aku membawa makanan tersebut kepada Nabi, dan baki kisah adalah sama. Wa qala fihi fa wada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu wa samma alaihi thumma qala idzan li 10 fa adina lahum fa dakhalu fa qala kulu wa samullah. Maka Nabi pesan kepada para sahabat yang datang, Nabi kata makan dan jangan lupa membaca bismillah. Fa akalu hatta fa'ala dzalika bi 80 rajula, 80 orang dalam riwayat ini. Thumma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan paling akhir bersama dengan tuan rumah. Wa taraku surah, dan mereka meninggalkan jamuan tersebut seolah-olah tak disentuh. Surah bermaksud lebihan, maksudnya Nabi SAW tinggalkan seolah-olah makanan tersebut tak pernah disentuh. 5318 baca sanad dia.
Maka dalam riwayat ini Abu Talha maklumkan awal-awal kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innama kana syai'an yasira." Sesungguhnya makanan adalah sangat sedikit. Maka baginda bersabda, "Halummah, bawalah ia, fa innallaha sayaj'alu fihi al-barakah." Maka sesungguhnya Allah pasti menjadikan padanya keberkatan. Dan cukup untuk 70 ke 80 orang. 5,319 dan juga 5,320. Maka Abu Talha dan Anas bin Malik menceritakan kepada kita, makanan yang sepatutnya cukup untuk Nabi seorang, maka cukup untuk 70 ke 80 orang. Bahkan mereka siap boleh hadiahkan kepada jiran-jiran mereka. Terus 5,319. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, kisah yang lebih kurang sama, dan dalam riwayat ini ada penambahan. Summa akala Rasulullah, dan Nabi SAW telah makan bersama dengan penghuni rumah. Wa afdalu, dan adanya lebih, ma ablaghu jiranahum, yang mereka boleh berikan kepada jiran-jiran mereka. Lebih, walaupun dah makan 70-80 orang, masih ada lebih yang boleh dikongsikan dengan jiran-jiran. 5,320 baca sanad dia. Hadis ini menerangkan, begitu juga hadis berikut, macam mana Abu Talha perasan yang Nabi SAW lapar. Terus 5,320. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Abu Talha telah melihat Nabi SAW muttaji'an, berbaring di dalam masjid. Dan Nabi berbaring bagaimana? Kejap Nabi berbaring pada belakang, kejap Nabi pusing sana sini. Nabi berada dalam keadaan lapar, tapi Nabi tak berkata dengan sesiapa. Yataqallabu, baginda berbolak-balik, zahran, di antara belakang, libatnin, dan juga depan. Nabi berpusing kanan kiri kerana Nabi lapar. Maka Abu Talha telah datang kepada Ummu Sulaim lalu berkata, "Inni ra'aitu Rasulullah muttaji'an fil masjid." Aku telah melihat Nabi SAW berbaring di dalam masjid. Yataqallabu zahran li batnin, yang mana berbolak-balik Nabi SAW pada belakang dan pada bahagian depan. Wa azunnuhu ja'i'a, dan aku merasakan yang Nabi lapar. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Wa qala fihi thumma akala Rasulullah SAW wa Abu Talha wa Ummu Sulaim wa Anas. Dan Nabi SAW pada hujungnya Nabi telah makan bersama dengan Abu Talha, Ummu Sulaim dan Anas. Wa fadalat, dan masih berbaki, fadlah, bakian yang banyak. Fa ahdainahu, maka kami telah menghadiahkan makanan tersebut kepada jiran-jiran kami. 5,321 baca sanad dia. Terus Anas bin Malik radhiyallahu telah berkata, "Ji'tu Rasulullah, aku telah datang kepada Nabi SAW yauman, pada satu hari, fawajadtuhu jalisan." Maka aku telah mendapati Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat baginda, yuhaddithuhum, berbicara dan bercakap bersama mereka. Wa qad asaba, sedangkan Nabi telah mengikat pada perut baginda bi'isabatin, dengan satu balutan. Nabi kalau lapar, maka Nabi ikat perut baginda, dan kadang-kala dengan batu. Para sahabat lain tak perasan, tetapi Anas bin Malik perasan. Usama berkata, "Wa ana asyukku ala hajar." Ada yang mengatakan Nabi ikat dengan batu. Fakultu li ba'di ashabi, lima asaba Rasulullah. Maka aku telah bertanya kepada sebahagian sahabat Nabi, kenapa Nabi mengikat perut baginda? Maka mereka berkata, kerana kelaparan. Anas bin Malik berkata, "Fadhabtu ila Abi Talha wa huwa zawju Ummu Sulaim binti Milhan." Maka aku telah pergi kepada ayah tiriku Abu Talha, yang merupakan suami kepada ibuku Ummu Sulaim binti Milhan. Aku pun berkata, "Ya Abatah, wahai bapaku, aku telah melihat Nabi SAW as-sababatnahu bi'isabah." Baginda telah mengikat perut baginda dengan satu balutan. Dan aku telah bertanya kepada sebahagian para sahabat, mereka berkata, "Minal ju'", disebabkan dari kelaparan. Fadakhala Abu Talha ala ummi, maka Abu Talha telah masuk menemui ibuku lalu berkata, "Hal min syai', ada tak apa-apa makanan?" Maka Ummu Sulaim berkata, "Na'am ya, indi kisarun, aku mempunyai beberapa kepingan daripada roti, wa tamaratun, dan beberapa biji kurma. Fa in ja'ana Rasulullah, maka kalaulah Nabi SAW boleh datang ke rumah kita bersendirian, ashba'nahu, maka kita boleh memberikan Nabi makanan hingga kenyang. Wa in ja'a akhar ma'ahu, dan kalaulah ada orang lain datang bersama dengan baginda, qalla anhum, maka kuranglah makanan untuk mereka." Thumma dzakara sa'iral hadits bi qissati. 4,322 baca sanad dia.
Yang ini kita tidak terjemahkan. Baca sampai habis hadis. Riwayat seterusnya berkenaan tentang harus memakan kuah, maksudnya al-maraq, memakan sup ataupun kuah sahaja. Wastihbabil yaqtin, dan sunnah untuk memakan labu sebab Nabi SAW memang suka labu. Wa ithari ahlil ma'ida ba'dihim ba'dah, dan mengutamakan orang yang makan akan orang lain yang sedang makan. Al-ma'idah, orang yang sedang dihidangkan jamuan dan makanan. Wa in kanu dhifana, walaupun mereka sesama mereka adalah tetamu, maka mengutamakan yang lain. Idza lam yakrah dzalika sahibut ta'am, kalaulah perkara tersebut tidak menjadikan tuan rumah merasa tak suka. Kadang-kadang tuan rumah rasa tak suka, nanti dia akan salah sangka yang makanan dia tak sedap ataupun bagaimana. Maka ini adalah beberapa hadis berkenaan tentang sukanya Nabi kepada labu. 5323 baca sanadnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, inna khayyatan, sesungguhnya seorang tukang jahit, da'a, telah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin san'ah, untuk makanan yang dia telah buat untuk Nabi. Qala Anas bin Malik, fa dhahabtu ma'a Rasulillah, maka aku telah pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'am, menuju ke tempat makan tersebut. Fa qarraba, maka telah didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan min syair, roti daripada tepung bali, wa marakan, dan kuah yang terdapat di dalamnya dubba, labu, wa qadidun, dan juga potongan daging. Qadid bermaksud lahmun muqatta', aku potongan daging. Qala Anas, berkata Anas, faraitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi SAW yatatabba ayyabhath, Nabi mencari-cari akan labu, min hawalai safhah, daripada sekeliling pinggan tersebut. Maksudnya Nabi suka labu. Falam azal uhibbud dubba, kata Anas, maka semenjak itu aku mula menyukai labu, yauma idzin, semenjak daripada hari itu. 5324 baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, da'a Rasulullah rajulun, seorang lelaki telah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalaqtu ma'ah, maka aku telah berjalan mengikuti Nabi, faji'a bi maraqatin fiha dubba, maka telah dibawakan di hadapan Nabi dengan kuah ataupun sup yang terdapat di dalamnya labu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min dzalika dubba, maka Nabi telah mula makan daripada labu tersebut, wa yu'jibuhu, dan menyukainya. Qala, berkata perawi, falamma ra'aitu dzalika, apabila aku melihat perkara tersebut, ja'altu ulqihi ilaih, aku telah mula meletakkan labu kepada Nabi, wala at'amuh, dan aku sendiri tidak memakannya. Berkata Anas, fama ziltu ba'du yu'jibuni dubba, maka semenjak daripada itu aku mula menyukai akan labu. 5325 hadis yang terakhir terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki khayyatan, tukang jahit, telah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam wazada, dan ada penambahan. Telah berkata Sabit, fasami'tu Anasan yaqul, fama suni'a li ta'amun ba'du, maka tidaklah dibuat untukku sebarang makanan selepas itu, aqdiru ala ayusna fihi dubba, yang mana aku boleh untuk membuat dalam makanan tersebut labu. Apa-apa pun kalau nak buat makanan, dia akan tambah labu. Illa suni'a, kecuali pasti akan dilakukan. InsyaAllah kita akan sambung 5326 pada jam 6.30 petang nanti, insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.